Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati ibu-ibu dan ayah-ayah sekalian, mudah-mudahan kita semua sentiasa di bawah jagaan Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan daripada penyakit yang berbahaya. Amin. Dihindarkan Amin. daripada COVID, insya-Allah. Amin. Alhamdulillah, amin. Okey. Saya mulakan terus kepada perbahasan kita untuk tidak ingin diajukan selepas itu. Jadi saya sambung terus. Kaedah tadabbur ni saya tinggalkan kosong untuk saya tulis di akhir, tapi akhirnya terlupa. Terus send je kepada semua, jadilah kosong. Ada dah sebenarnya kaedah tadabbur ni, cuma saya tak sempat tulis. Jadi saya kongsikan sahaja walaupun kosong di situ. Iaitulah kaedah ataupun pedoman yang saya nak kongsikan pada pertemuan kita kali ini, ialah Al-Quran. Di dalam Al-Quran mengajar ataupun asas kesihatan yang diajar oleh Al-Quran ialah pada hal yang berkaitan dengan makan dan minum. Itu yang saya nak kongsikan, tapi tak sempat ataupun terlupa. Saya kosongkan, kemudian terlupa. Saya cerita saja ya. Iaitulah berdasarkan banyak firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berkaitan dengan hal-hal berkaitan dengan makan dan minum. Makanan yang halal, makanan yang haram, makanlah dan minumlah dengan tidak berlebih-lebihan. Jadi apabila kita lihat konsistensi yang ada di dalam Al-Quran berkaitan dengan pemakanan ini, seolah-olah di sana ada satu petunjuk yang Allah nak memberitahu bahawa hak tubuh badan seseorang manusia itu asasnya ialah pada makan dan minum yang baik, yang tidak berlebih-lebihan, yang halal dan menjauhi yang haram. Antaranya firman Allah, kulu washrabu wala tusrifu. Makan dan minum jangan berlebih-lebihan. Ustaz, surah apa tu Ustaz? Kulu washrabu wala tusrifu, surah Al-An'am. Al-An'am. Nanti saya tengok ayat berapa. Okay, baik Ustaz. Ayat, sekejap ya. Ayat wala tusrifu. Kulu washrabu wala 21. Okey, seterusnya saya sambung lagi. Motivasi tadabbur. Pada suatu hari datang seorang lelaki dalam majlis ilmu Imam Ahmad. Maksudnya Imam Ahmad dia tengah mengajar. Lalu datang seorang lelaki
lelaki itu dia datang dalam keadaan yang marah dan bengis, dia herdik dan caci maki dan mentohmah Imam Ahmad. Lalu anak-anak murid dia bertanya kepada Imam Ahmad, "Wahai Imam, kenapa engkau tidak menjawab tuduhan dan tohmahan tersebut?" Lalu Imam Ahmad menjawab, "Di mana hendak diletak Al-Quran? Kalau begitu, Rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama." Hamba Ar-Rahman itu, yakni Allah, mereka yang berjalan, mereka itu ialah orang yang berjalan di atas muka bumi dalam keadaan tenang, tidak sombong. Hauna. Hauna ni maksudnya dia relax. Maksudnya dia seorang yang tenang. Apabila mereka berbicara dengan orang jahil, mereka berbicara dengan salama, dengan sejahtera. Maksudnya apabila orang datang mengherdik Imam Ahmad, maka Imam Ahmad dia lihat dia berakhlak dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan ayat Quran yang mengajar untuk kita apabila ada orang datang marah-marah, datang cakap tidak ketahuan, bukan kita balas dengan cakap tidak ketahuan. Bukan kita balas juga dengan cercaan, sebaliknya kita bercakap dengan salama, perkataan-perkataan yang sejahtera. Qaulun salim, perkataan yang baik-baik. Jadi ini memberi motivasi ataupun mengajarkan kepada kita untuk kita berakhlak dengan ayat Al-Quran. Walaupun susah, nampak senang, nampak cerita-cerita ni macam senang je, tapi ia memerlukan kesabaran kan kalau kita nak dapatkan akhlak Al-Quran tu. Tergelincir tu biasalah, tetapi mudah-mudahan kita dapat bangkit balik dan berada di atas jalan yang betul balik lah. Okey. Seterusnya saya masuk kepada asas yang ke-34, iaitulah Yahudi dan Nasrani tidak pernah redha dengan Muslim, dengan orang Islam. Ta'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah redha terhadap kamu, wahai Muhammad, sehingga kamu mengikuti agama mereka. Al-Baqarah ayat 120. Di sini penggunaan walan. Walan ni adalah satu kata nafi yang lebih kuat daripada la, tidak. Maksudnya lan ni dia penafian yang sebahagiannya menyebut sebagai penafian lil abad, ataupun dia hampir-hampir kepada lil abad, iaitu selama-lamanya. Jadi di sini asas ini mengajar kepada kita tentang pada asasnya Yahudi dan Nasrani itu tidak pernah redha dengan Muslim. Maksudnya mereka akan menjalankan kerja-kerja keagamaan mereka sehingga agama mereka itu menang. Sebagaimana kita ingin agama kita menang, maka mereka juga inginkan agama mereka menang. Latar belakang ayat. Ayat ini turun selepas beberapa tempoh percubaan Nabi SAW untuk mengambil hati golongan Yahudi di Madinah supaya mereka menerima Islam dan tunduk kepada kepimpinan Nabi SAW di Madinah. Maksudnya apabila baginda sampai ke Madinah, menjadi pemimpin di Madinah, ketika itu golongan Yahudi telah pun berada di Madinah,
dan mereka pun tahu sebenarnya akan berhijrahnya seorang Nabi akhir zaman daripada Mekah ke Madinah, tetapi kerana kedengkian mereka, mereka tidak menerima kebenaran. Sedangkan mereka mengetahui perihal luar dan dalam Nabi SAW sebagaimana mereka mengetahui perihal anak mereka sendiri. Allah dalam Quran Allah sebut alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu yang diberikan kitab Taurat dan Injil itu, mereka mengetahui tentang kamu wahai Muhammad sebagaimana mereka mengetahui tentang ataupun mengetahui dengan erti kata lain ataupun dengan bahasa mudahnya, kita seorang ibu ataupun ayah dia tahu anak dia bagaimana kan, di mana tanda lahir, di mana ada tai lalat kan, dan sebagainya. Tahu detail atas bawah, tepi, kanan, depan, belakang anak. Begitulah Yahudi dan Nasrani, mereka mengetahui tentang Nabi SAW sebagaimana ibu dan ayah mengetahui tentang anak mereka. Tetapi kerana kedengkian, jealous, mereka nak Nabi itu mesti dari kalangan Bani Israel, bukannya daripada bangsa Arab, maka mereka menafikan kebenaran yang telah mereka ketahui. Jadi apabila telah turunnya ayat ini, maka ia satu pemberitahuan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sebenarnya usaha kamu ini tidak akan diredai sampai bila-bila, macam mana kamu usaha pun. Sehinggalah kalau kamu mengikuti mereka. Okey, sifat Yahudi dan Nasrani sepanjang zaman. Syekh Rashid Ridha, dia seorang di antara tokoh Islam yang tokoh semasa tapi dah meninggal dunia pada tahun 90-an. Ayat ini mendedahkan perihal dua kumpulan di zaman Nabi SAW. Maksudnya bagaimanakah halnya Yahudi dan Nasrani di zaman Nabi? Keadaan ini berterusan sehingga hari ini. Sebahagian pemimpin Islam masih tertipu. Mereka cuba mencari keredaan Yahudi dan Nasrani tanpa mengikuti agama mereka. Hakikatnya mereka tidak akan pernah redha dengan Muslim, melainkan jika Muslim mengikuti mereka sehingga tidak terbaki lagi kebebasan dalam beragama dan jiwa. Okey, apa yang disebutkan oleh Rashid Ridha ini ialah beliau nak bagi tahu bahawa di kalangan orang Islam pada hari ini ataupun sehingga bila-bila pun, sekiranya ingin membuat satu ketetapan, nak mengambil hati, nak buat satu perjanjian perdamaian, maka itu adalah satu perkara yang sebenarnya tidak akan ada titik temunya. Selagi mana kita tidak tunduk kepada keinginan sehingga kita mengikuti keinginan mereka. Maksudnya tidak akan ada situasi menang-menang. Win-win situation tu memang tak ada. Yang ada ialah kalau kita ikut apa yang dia nak, maka ketika itu barulah mereka akan bersetuju dengan segala-galanya.
Tetapi itu tidak akan berlaku, takkan kita redha dengan ketetapan mereka semata-mata. Sudah pasti akhirnya apa sahaja perjanjian, kalau kita lihat gencatan senjata ke kalau di Palestin, ia adalah satu perkara yang sia-sia. Akhirnya mereka tidak akan patuh. Sebagai contoh, kalau di Palestin sekarang, akhirnya mereka akan play victim. Mereka akan kata mereka ialah mangsa keganasan. Mereka lah yang ditindas, sedangkan mereka yang menceroboh. Mereka yang menceroboh. Mereka yang menceroboh, mereka yang mengusir orang Islam di Palestin dan sebagainya. Jadi itulah hakikat yang perlu ditelan sehingga bila-bila bahawa kita tidak akan kita panggil bersatu dengan Yahudi dan Nasrani itu secara kolektif, maksudnya berpakat baik-baik, tidak. Mereka tidak nak berbaik dengan kita pada hakikatnya, tetapi mereka inginkan kemenangan bagi agama mereka. Kerana masing-masing pun yakin dengan kebenaran agama masing-masing. Jadi sehingga bila-bila pun mereka akan memusuhi orang Islam. Itu secara kolektif, maksudnya in general, bukan secara individu. Adapun individu, akan ada kita jumpa mereka-mereka yang baik, akan ada kita jumpa mereka-mereka yang dekat dengan Islam, mereka yang mencari kebenaran, yang itu yang menjadi isu ialah mereka sebagai satu kumpulan ataupun sebagai satu kerajaan. Jadi mereka tidak akan pernah sebenarnya berpakat ataupun ingin bersatu dengan orang Islam. Tidak sama sekali. Okey. Itu yang saya nak maksudkan, bahawa kalau dari sudut individu, ia bukan satu isu. Sebagai contoh, ketika zaman Nabi SAW, ada seorang lelaki bernama Abdullah bin Salam. Beliau ini adalah seorang pendeta Yahudi di zaman Nabi SAW. Beliau dianggap sebagai orang yang paling pandai dan berakhlak oleh orang Yahudi sendiri. Tetapi setelah diketahui bahawa Abdullah bin Salam ini masuk Islam, maka beliau menjadi orang yang paling dianggap sebagai paling bodoh dan buruk perangainya. Abdullah nanti kalau ada masa boleh Google, mungkin ada sejarah yang telah ditulis oleh sebahagian orang berkaitan dengan Abdullah bin Salam, boleh baca bagaimana beliau menerima Islam dan berjuang dengan Islam, dan beliau adalah seorang Yahudi yang sangat pandai dan menjadi pemimpin di kalangan Yahudi, dan akhirnya dibuang oleh kumpulan Yahudi kerana menerima Islam. Jadi apa yang dimaksudkan oleh ayat firman Allah Subhanahu Wa Taala, orang Yahudi dan Nasrani itu tidak akan redha sehingga kita mengikut jalan mereka, agama mereka, cara hidup mereka. Maka kita lihat peperangan salib, ia adalah satu peperangan yang berterusan. Peperangan salib sekitar tahun 1096 sehingga 1291. Ataupun 2 abad. Salah satu kawasan yang berjaya dijajah oleh Kristian ialah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis yang telah dibuka oleh Umar Al-Khattab, kemudian dijajah, berjaya dirampas oleh orang golongan Nasrani, Kristian dalam peperangan salib. Lalu kita lihat Sultan Salahuddin Al-Ayyubi berjaya mengembalikan Baitul Maqdis kepada umat Islam pada tahun 1187. Lebih kurang pada kurun ke-7 Hijrah kan. Dan hari ini peperangan ke atas umat Islam masih berterusan, sama ada dari pihak Yahudi maupun Kristian.
tidak kisah sama ada peperangan itu dari sudut ketenteraan mahupun ideologi. Ia akan berterusan sehingga akhir zaman, sehingga kiamat. Kerana apa? Kerana yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala tentang Yahudi dan Nasrani ini, bagaimana kebencian mereka kepada orang Islam akan berterusan. Okey. Itu secara ringkas asas yang ke-34 tadi. Seterusnya, kita masuk kepada asas yang ke-35, iaitulah Allah dekat dengan hamba-Nya. Allah dekat dengan hamba-Nya. Asas ini sebenarnya nak bagi tahu tentang bahawa kita tidak pernah bersendirian di atas muka bumi ini. Kerana Allah sentiasa bersama dengan hamba-Nya yang ingin bersama dengan Allah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku kepada kamu wahai Muhammad, sesungguhnya aku sangat dekat. Maksudnya katakanlah sesungguhnya aku sangat dekat. Aku menjawab doa orang yang berdoa apabila dia berdoa. Yang ini ayat ini sebenarnya menarik. Kalau nanti ibu-ibu, ayah-ayah boleh ada sikit kita panggil rajin, kita semak dalam Quran perkataan-perkataan, dia panggil perkataan-perkataan pertanyaan. Yas'alunaka. Kita cari kalau dalam Quran perkataan yas'alunaka, maksudnya orang bertanya kepada Nabi. Biasanya kita akan jumpa kalau perkataan macam tu, dia akan ada perkataan fakul ataupun qul. Katakanlah, yang ni Allah suruh Nabi berkata. Tetapi kalau dalam ayat ini tidak ada perkataan qul. Kalau kita perasan, wa iza sa'alaka ibadi anni, sepatutnya ada qul lah. Kalau apabila hamba-Ku bertanya kepada engkau wahai Muhammad, katakanlah fa inni qarib. Tapi kat sini tak ada qul. Tak ada perkataan Allah suruh kata kepada Nabi, Allah kata kepada Nabi supaya bagi tahu kepada hamba Allah bahawa aku ini dekat. Tak ada perkataan suruhan itu. Kenapa? Sebahagian ahli bijak pandai dalam tafsir mengatakan bahawa ini nak bagi tahu bahawa seolah-olah Allah bagi tahu sendiri kepada hamba dia yang aku dekat. Maksudnya tak perlu kepada perantaraan kepada Nabi SAW nak bagi tahu bahawa aku ini memang dekat dengan kamu. Yang ini Allah memang sangat-sangat dekat dengan hamba dia. Yang mana Allah akan menjawab uji budak watad da'i idza da'an. Allah akan menjawab doa orang yang berdoa apabila dia berdoa. Latar belakang ayat. Ayat ini datang di antara ayat-ayat berkaitan hukum hakam puasa. Ini menunjukkan bulan puasa ialah bulan doa. Walaupun dah lepas kan. Tapi insya-Allah akan datang kita tahu bahawa ayat ini berkaitan dengan puasa. Ataupun ayat sebelum dan selepas dia semua berkaitan dengan hukum hakam puasa. Tetapi tiba-tiba Allah selangkan di antara hukum hakam puasa itu dengan doa. Nak bagi tahu bahawa yang pertama bulan Ramadan ialah bulan doa. Yang kedua, doa orang yang berpuasa itu adalah antara doa orang yang antara doa yang mustajab. Okey. Seterusnya, doa ialah ibadah.
Nabi SAW bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu ialah ibadah. Allah Subhanahu Wa Taala kaitkan doa itu dengan sombong. Allah beritahu dalam surah Ghafir, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka-mereka yang sombong daripada berdoa kepada aku, mereka itu akan dimasukkan ke dalam, ataupun mereka itu akan masuk ke dalam dalam neraka. Menunjukkan bahawa mereka yang tidak berdoa itu ialah orang yang sombong. Kalau kita berdoa berarti kita tidak sombong. Bahkan Allah marah mereka yang tidak berdoa. Ia berbeza dengan manusia. Manusia kalau orang selalu minta kat dia, dia marah. Kalau kita minta, Allah suka. Okey, seterusnya adab berdoa. Yang pertama ikhlas. Yang kedua, yang ni sebahagian je ya. Mungkin ada banyak lagi, cuma mungkin ni yang saya terlintas. Yang pertama ikhlas. Yang kedua, menjadikan nama-nama Allah sebagai perantara. Maksudnya kalau kita nak doa, ya Allah ampunkan aku, kita doa ya Ghaffar, wahai yang maha mengampun, ampunkanlah aku. Tu contoh dia. Kalau rezeki, wahai yang maha memberi rezeki, kau berilah aku rezeki yang luas dan halal. Itu maksud dia. Jadikan sebagai perantara, wasilah. Ni ialah antara tawassul yang disyariatkan di dalam Al-Quran, iaitulah kita bertawassul dengan nama Allah. Kita menjadikan nama Allah sebagai wasilah. Ayat 180. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Bagi Allah itu nama-nama yang baik, doalah dengan nama-nama tersebut. Seterusnya, memuji Allah dan berselawat sebelum berdoa. Ada seorang lelaki, baginda dengar lelaki tersebut berdoa, tetapi dia terus meminta, Allahumma ghafirli warhamni. Maksudnya dia direct doa. Kemudian Nabi menegur lelaki tersebut dengan berkata, wahai lelaki, kamu tergesa-gesa. Kalau kamu nak berdoa, pujilah Allah dahulu dan berselawatlah, wasalli alayya, berselawatlah ke atas aku sebelum berdoa. Jadi antara adab berdoa ialah kita memuji Allah dan berselawat sebelum berdoa. Dalam satu riwayat lain disebutkan bahawa doa itu terhijab dan hijab itu akan terbuka dengan selawat sebelum doa tersebut. Maksudnya sebelum kita berdoa, berselawat terlebih dahulu. Seterusnya menghadap kiblat. Yang ini dalilnya Muslim hadis 1763. Iaitulah ketika peperangan Badar, baginda menghadap kiblat dan berdoa. Yang seterusnya mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan iaitulah riwayat Abu Daud hadis 1490. Hadis tu disebut bahawa sesungguhnya Allah itu hayyun karim. Allah itu hidup dan maha memuliakan. Maka Allah tak nak satu orang itu mengangkat tangan berdoa kepadanya, mengangkat tangan dia untuk berdoa, kemudian dia menurunkan tangannya habis berdoa, melainkan Allah akan memberi atau menjawab doa tersebut. Maksudnya Allah tak nak lah kalau satu orang hamba tu dia dah angkat tangan berdoa, dia adalah satu yang maksudnya Allah akan kabulkan doa tu sebelum dia menurunkan tangannya. Yang seterusnya telapak tangan menghadap langit. Yang ini hadis Abu Daud 1488. Maksudnya telapak tangan macam itulah.
Macam orang minta sedekah kan. Kalau kita tengok orang minta sedekah macam tu kan. Macam itulah kita berdoa telapak tangan menghala ke langit begini kan. Seterusnya, yakin doa dikabulkan. Seterusnya, mengulang-ulang doa dan tidak tergesa-gesa minta dikabul. Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kamu dan kamu yakin yang Allah akan menjawab doa kamu. Kemudian Nabi juga menjawab, memberitahu bahawa doa tidak akan ditolak malam tasta'jil. Doa kamu tidak akan ditolak selagaimana kamu tidak tergesa-gesa. Apa maksud tergesa-gesa? Iaitulah kita berdoa dan kita bertanya, ya Allah, kenapa tak dapat-dapat lagi apa yang aku minta? Macam tu maksudnya. Maksudnya dia seolah-olah tertanya-tanya kenapa tak dapat-dapat lagi. Ataupun dia nak, oh ya Allah, aku nak esok juga, ya Allah. Gitu. Doa dengan suara perlahan. Maksudnya doa merintih seperti seorang yang sedang mengadu kepada tuan dia, kepada bos dia. Gitulah kita berdoa kepada Allah. A'raf ayat 55. Tetapi kalau doa dalam doa kunut, doa kalau yang memang diaminkan oleh orang ramai, berdoa lah kuat kan. Kalau tak, orang nak amin ke apa kan. Okey, itu sedikit sebanyak berkaitan dengan adab berdoa. Seterusnya, cara doa dikabulkan. Yang pertama, diberi apa yang dipinta. Yang kedua, diberi apa yang lebih baik. Maksudnya kadang-kadang orang dia doa, ya Allah, dia nak diberikan jodoh macam tu. Diberikan jodoh. Sebenarnya dia bukan nak, sebenarnya yang diinginkan ialah kebahagiaan. Jadi mungkin Allah tak beri dia jodoh, tapi Allah bagi dia bahagia. Maksudnya Allah memberikan apa yang Allah memberikan apa yang dikehendaki di sebalik permintaan seorang hamba itu. Maksudnya kalau dia nak, macam contoh tadi, dia doa ditemukan jodoh, tetapi Allah tak temukan jodoh dia, tapi Allah beri dia kebahagiaan. Hati dia senang, tak ada masalah. Kerana itulah yang sebenarnya yang dia kehendaki daripada jodoh sebenarnya. Ustaz, maksudnya Ustaz dia berdoa, dia tak dapat jodoh, tapi Allah bagi dia ketenangan. Maksudnya dia mohon, tapi Allah, betulkah dia mohon, Allah makbulkan apa yang dia perlu, apa yang perlu bagi dia. Betul, daripada apa yang dia nak. Ya. Ya betul, Hajah Shanum. Maksudnya dia berdoa, zahirnya dia berdoa jodoh, tapi kenapa dia doa dapat jodoh? Kerana dia nak bahagia. Tak ada masalah walaupun dia tak berjumpa jodoh. Maksudnya Allah aturkan yang lebih baik untuk dia. Maksudnya mungkin kalau Allah bagi dia jodoh, dia tak bahagia. Jadi sebenarnya hakikatnya itu bukan yang dia kehendaki kan. Okey, seterusnya, tidak diberi apa yang dipinta tetapi dijauhkan daripada kecelakaan. Allah gantikan dengan dia dihindarkan daripada kecelakaan. Yang ini banyak kan. Kadang-kadang ada orang dia terlepas flight. Dia terlepas flight. Walhal ketika dia berkejar-kejar nak dapat flight tu, dia tahu dah masa suntuk, dia doa, ya Allah bagilah sempat. Dia doa. Kalau orang yang tengah takut kan, dia masa tu baru dia sedar dia ada Tuhan kan. Jadi dia doa. Tengok-tengok tak sempat juga.
Jadi sebenarnya Allah kabulkan doa dia, tetapi dengan cara dijauhkan daripada kecelakaan. Seterusnya ditangguh dan diberi di akhirat. Yang ini yang susah lah. Susah sangat ni. Maksudnya kita rasa macam Allah tak terima, tapi sebenarnya Allah simpan untuk kita di akhirat. Okey. Seterusnya doa ialah kunci. Maksudnya Ustaz, maaf Ustaz. ya, Ustaz saya Ustaz boleh bagi contoh tak? Doa macam mana tu yang selalunya ditangguh dan diberi di akhirat nanti? ya. Maksudnya apabila satu orang itu berdoa, pada hakikatnya doa yang dia pohon itu tidak ditolak. Dan dia merasakan seolah-olah doa itu tidak Doa itu tidak dia tidak rasai kesannya di dunia. Tetapi sebenarnya sebagaimana yang kita maklum, doa yang seorang hamba tu pinta daripada Allah, dia tidak akan ditolak. Jadi di mana sebenarnya doa tu sedang berada? Pada hakikatnya Allah simpan di akhirat. Contohnya kita doa kita nak kahwin. Kahwin lagi. Asyik contoh kahwin je kan. Ataupun Saya buat tanya. Contoh lain banyak Saya lagi. buat tanya. contoh lain. Kita contoh kita doa kita kita nak diberi kesihatan dan contohnya kita tak pergi lagi Mekah. Duit banyak. Ada orang duit dia banyak. Tapi dia tak ada je halangan nak pergi ke Mekah. Contoh. Seolah-olah macam dia duit ada. Seolah-olah ada je yang menghalang dia untuk dia nak sampai ke Mekah. Duit ada, duit banyak kan. Akhirnya dia sibuk lah, kemudian anak sakit, kemudian kucing sakit, semua menyebabkan dia tak dapat nak bergerak. Dia terpaksa berada di satu tempat saja. Duit banyak. Jadi keinginan dia itu ataupun apa yang diinginkan daripada pergi Mekah tu ialah kebaikan ataupun pahala yang melimpah ruah. Jadi adakah dengan maksud dia tidak dapat sampai ke Mekah itu bermaksud Allah tidak kabulkan doa dia? Tidak. Sebaliknya Allah kabulkan doa dia dan Allah simpan kebaikan daripada niat dia nak pergi Mekah itu di akhirat kelak. Itu maksudnya. Faham maksudnya banyak lagi lah contoh lain selain kahwin, nasib kahwin. Terima kasih Ustaz. Okey, seterusnya yang terakhir, slide yang terakhir, apabila Allah ilhamkan kita untuk berdoa, bermaksud Allah hendak kabulkan permintaan kita. Kalau Allah tidak ilhamkan kita berdoa, maksudnya Allah tak nak bagi. Ramai orang saleh, orang baik-baik dari kalangan orang Islam, mereka menyebut bahawa tidak menjadi apa orang panggil bukanlah sebagai satu burden ataupun satu benda yang membimbangkan aku Allah kabul ataupun tidak doa aku. Tetapi yang aku bimbang kalau Allah tak ilhamkan aku untuk berdoa. Maksudnya once kita Allah bagi ilham angkat tangan tu, maksudnya Allah nak kabulkan kerana Allah sebut ada apa? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wahai hamba kepada aku akan mengabulkannya. Kalau kita faham dari sudut bahasa Arab ayat tersebut, dia panggil jawabus syar' ataupun jawapan kepada perintah tersebut. Ataupun kita panggil apabila Allah kata berdoa aku akan kabulkan, maksudnya
dia adalah satu benda yang saling terkait. Apabila kita berdoa berarti Allah akan kabulkan. Bukannya apabila kita berdoa Allah abaikan. Tak. Maksudnya itu yang kita maksudkan bahawa apabila kita diberi ilham untuk berdoa, pada hakikatnya kita telah dikabulkan doa tersebut. Walaupun kita belum berdoa. Ataupun kita berdoa dalam hati. Maksudnya tak terzahir. Ustaz, Ya. bolehkah kalau saya cakap macam yang Ustaz cakap tu, contoh dia lah. Kan kita selalu berdoa bila kita dah solat, baru kita berdoa kan. Bila kita solat selalu baru kita berdoa, betul tak Ustaz? Habis solat, kita angkat tangan, kita berdoa. Selalunya itulah waktunya selalu kita berdoa. Kita tak pernah tinggal untuk berdoa. Ya. Tapi bila dimasukkan, apabila Allah ilhamkan kita untuk berdoa, maksudnya Allah nak kabulkan doa kita, iaitu di masa-masa di mana tiba-tiba kita teringat nak berdoa. Padahal masa tu bukan masa kita berdoa pun. Mungkin masa tengah kita duduk saja tu, tiba-tiba terlintas di hati. Kita tiba-tiba je kita nak berdoa, nak minta sesuatu pada Allah. Adakah itu dimasukkan Ustaz? Ya, itu yang saya masukkan. Betul saja. Terima kasih. Terima kasih kerana memudahkan ayat saya. Maksudnya itu yang saya nak maksudkan. Apabila kita diilhamkan untuk berdoa, maka ketika itu ketahuilah doa kita pada hakikatnya telah dikabulkan oleh Allah. Terutama Sekejap yang Ajah. Sekejap. Ustaz, adakah ketika yang kita nak berdoa tu dikala luar daripada waktu solat, ketika kita dalam keadaan bersantai kan, tiba-tiba kita nak berdoa, perlukah kita macam Ustaz kata adab berdoa tu dengan tidak tergesa-gesa, kita dengan macam tiba-tiba kita kata kita nampak kita tengah bawa kereta, kita nampak rider Foodpanda, Grab kan, kita doa untuk dia kan, macam ya Allah, sebab kita banyak dengar kemalangan bagi dia orang kan. Selalunya kita akan kata kita doa ya Allah selamatkanlah perjalanan dia penunggang motosikal ni sampai ke selamat dia sampai kepada kepangkuan keluarga dia, pemudahkanlah urusan dia, murahkanlah rezeki dia. Tapi kita tak ada dengan puji-pujian pada Allah, selawat pada Rasulullah. Tu macam mana tu Ustaz? Kita santai, kita rasa kita terkeluar, ya Allah selamatkanlah dia orang. Macam tu, pemudahkanlah urusan dia orang. Kita minta macam tu. Macam mana pandangan Ustaz? Betul apa yang Ajah sebut tu, yang itu adalah doa-doa spontan. Yang dimaksudkan doa yang kita mulakan dengan selawat, dengan puji-puji kepada Allah itu ialah kita panggil macam pada ketika-ketika yang memang kita nak berdoa secara khusus. Contohnya selepas daripada membaca Al-Quran, selepas daripada berdoa daripada solat, ataupun apabila sebelum daripada kita ataupun selepas daripada kita sebelum daripada kita kita nak baca Quran, sebelum dan selepas, itu maksud dia. Adapun doa-doa spontan ni, doa-doa spontan yang kita panggil macam yang situasi yang Ajah sebut tadi, yang itu kan, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalam, baguslah. Tapi bila kita sebut spontan ni, dia memang seolah-olah seperti satu kita panggil berbicara dengan Tuhan secara orang panggil apa? Secara spontan, secara tidak kita rancang. Adapun yang dimaksudkan dengan puji-puji dan selawat ni adalah satu ketika mana kita panggil kita berhajat ya Ustaz ya. Berhajat seperti pada situasi-situasi yang memang kita nak berdoa. Ada banyak sebenarnya contoh-contoh yang mana doa itu tidak diawal dengan selawat ataupun puji-puji kepada Allah. Contohnya doa ketika sujud. Doa ketika sujud apabila kita
subhana rabbiyal a'la wa bihamdi kan bila kita mana ada kita selawat kan dalam sujud. Tetapi kerana apa? Kerana mengikut situasi. Yang dimaksudkan dengan puji-puji dan selawat itu ialah doa-doa yang ketika mana yang memang kita khususkan untuk nak berdoa. Adapun yang seperti spontan ataupun dalam hal-hal yang memang tidak disyariatkan untuk kita selawat. Contohnya doa kunut, mana ada kita mula dengan selawat? Kan? Allahumma hadini fiman hadait, mana ada selawat kan? Contohnya. Itu maksud dia. Ustaz, Ha. saya terfikirlah Ustaz, bila kita berdoa ni, katalah kita ada satu hajat kita nak mohon pada Allah. Macam adab tadi, kita dah ikut adab semua. Lepas tu kita bermula dengan pujian kepada Allah melalui nama-nama dia. Juga kita selawat kepada Rasulullah. Lepas tu barulah kita boleh mula dengan doa kita. Bila kita nak mula dengan doa kita, adalah wajar kan doa kita ni, kita mula pertama sekali kita mohon ampun dengan Allah dulu atas segala dosa-dosa kita, baru kita mohon apa yang sebenarnya kita nak, ataupun kita terus mohon apa sebenarnya kita nak. Tak payah nak mohon ampun dengan Allah dulu. Ni soal ni subjektif lah, tapi boleh je kita terus pada hajat yang memang khusus kita nak doa. Dan lebih bagus kalau kita mulakan dengan minta ampun lah. Sebelum kita doa pun kita dah astagfirullah kan, astagfirullah. Tetapi kenapa antara adab walaupun ni tidak dinyatakan khusus di dalam mana-mana hadis, tetapi ini adalah adab yang bagus. Kita mulakan dengan minta ampun. Kerana apa? Kerana jadi adalah bertepatan kalau kita minta ampun dahulu sebelum kita minta hajat kita yang lain. Maksudnya supaya hijab itu terangkat. Dosa-dosa kita itu dimaafkan dahulu, barulah doa-doa itu lebih sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud dia. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Ustaz, Saya adakah kita solat tu kan termasuk dalam doa Ustaz? Sebab apa? Perbuatan solat tu sendiri menggambarkan bahawa kita sedang berdoa kepada Allah. Contohnya kita baca Fatihah kan, Allah jawab setiap baris-baris yang kita baca tu. Adakah solat tu juga termasuk dalam doa? okey. Yang pertama, solat kataan bahasa Arab yang maksud dari sudut bahasa memang bermaksud doa. Kemudian para ulama bahas kenapakah solat itu dinamakan solat. Maksudnya kita punya perbuatan daripada takbir sehingga salam tu dinamakan juga solat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana mengandungi banyak doa di dalam ibadah tersebut. Solat tu maksudnya doa, sebab tu Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah selawat ke atas Muhammad tu, iaitu Allah berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa lah. Jadi kalau kita perasan betul macam Hajah sebut, dalam Fatihah, dalam duduk di antara dua sujud, kemudian kita dianjurkan doa ketika sujud, dalam sujud, ketika sebelum memberi salam dan sebagainya kan. Banyak. Ustaz, Ya. bolehkah saya tanya lagi? Saya tanya banyak dah ni.
Boleh. Saya takut lah ada orang lain nak tanya ke. Saya tak mau lah apa orang kata mengambil Tak apa peluang Ajah, orang. tak apa. Kita Tak apa kongsi. ke? Kongsi Saya ilmu. takut sangat sebab Kita Ada kongsi masa ilmu ni. Ajah, tak apa. okey. je, Ajar lebih tanya banyak kita lebih orang kat tak tanya Sandung. dah. Minta Ajar maaf tanya lah. kita orang dengar je lah. Baiklah. Ustaz, saya nak tanya. Kita faham bahawa apa yang kita lakukan semua hanya dengan izin Allah. Tanpa izin Allah kita takkan mampu nak lakukan. Tak kira lah yang elok kan yang tak elok. Yang tak elok tu sebab kita yang usaha untuk buat tak elok. Jadi Allah makbul juga supaya tak elok tu supaya memberi iktibar pada kita selepas tu supaya kita merasa insaf baru kita sedar yang kita buat tu tak elok. Ni kita cerita yang elok. Jadi tiap apa kemampuan kita buat terutamanya dari segi ibadah adalah semua dengan izin Allah. Kalau Allah tak izinkan kita takkan mampu langsung nak buat contoh menghadiri kuliah dengan ustaz ni. Kan, Tuhan temukan jodoh kami dengan ustaz supaya dapat ilmu dari ustaz. Lepas tu solat, berdoa, dapat mengaji Quran, dapat belajar talaki, tadabbur, segalanya lah semua dengan izin Allah. Jadi maksud saya, tiap apa yang kita mampu buat tu, kita selalunya akan bersyukur dengan nama Allah. Ya Allah, terima kasih Allah, Alhamdulillah dengan izinmu, hamba-Mu ini dapat melakukan sekian-sekian ibadah-ibadah sekian. Tanpa izinmu, hamba yakin hamba takkan mampu untuk melakukannya. Saya nak tanya saya nak tanya Ustaz, boleh tak Ustaz terangkan fadilat di sebalik bersyukur tu? Bagi saya, bila kita bersyukur, pertama, bukan yang nombor satu lah, di antara bila kita bersyukur, kita akan mengelak diri kita merasa riak. Maksudnya kebolehan yang adanya kita lakukan itu memang sebenarnya kita takkan mampu tanpa izin Allah. Lepas tu nombor dua, bersyukur tu kita seolah-olah merasa terima kasih ingat pada Allah kerana Allah mengizinkan kita untuk melakukannya. Lepas tu nombor tiga, kita rasa bila kita bersyukur tu kita telah mendekatkan diri kita dengan Allah lagi. Dan yang keempat, dengan bersyukur tu kita rasa kita memang 100% bergantung harap hanya pada Allah, tidak pada yang lain. Adakah lagi fadilat-fadilat lain Ustaz? Terima kasih. Saya pun tak ingat sebanyak yang Ajah sebut tu. Maksudnya Ajah ingat banyak lagi. Betul dah tu apa yang Ajah sebut. Maksudnya Ustaz, apa maksud, bukan apa, saya tak pandai Ustaz. Benda ni saya dapat daripada bila dengar ceramah-ceramah lain, bukan dari saya ni Ustaz. Ni pun dari Allah juga untuk berkongsi. Kalau tidak, tak dapat saya nak kongsi benda ni. Ni semua dengan izin Allah. Dengan kata lain, maksudnya tiap apa yang kita dapat lakukan, kita akhiri dengan bersyukur. Maksudnya selepas solat, kita sebut Alhamdulillah, terima kasih Allah mengizinkan aku mendirikan solat menghadap-Mu. Kalau kita dah habis masa apa, Alhamdulillah ya Allah, dengan izinmu ya Allah telah beri kemampuanku untuk menyediakan makanan untuk keluargaku. Apa-apa sekalipun lah yang kita buat, kalau kita dapat istiqomah menyebut sentiasa Alhamdulillah kepada Allah, itu lebih baik ya Ustaz? Ya. Okay. Apa yang Ajah sebut tu, saya dah tak ada apa dah nak tambah. Cuma ada satu perkara yang saya mungkin nak respon, iaitu kalau kita diberi nikmat ataupun kita selesai melakukan satu ibadat, perkara kebaikan, selain daripada kita bersyukur, ada satu lagi yang agama ajar, iaitu kita istighfar. Maksudnya, contohnya kita selesai daripada solat, patutnya dah diampunkan dosa tu, kan? Solat, di antara solat dengan solat adalah kafarah, dosa di antara duanya kan. Tetapi kenapa Nabi ajar kita untuk istighfar selepas solat kan? Istighfar salasan, istighfar 3 kali kan? Kerana nak bagi tahu bahawa kita nak minta ampun kalau ada kekurangan dalam ibadat kita tu. Begitu juga dengan benda-benda lain. Apabila kita buat sesuatu yang Allah perintahkan ataupun Allah bagi nikmat, contoh kalau Allah bagi nikmat, selain daripada kita syukur, kita kena minta ampun. Kerana apa? Kerana kita takut kalau nikmat yang Allah beri itu
adalah satu ujian untuk kita nak lagi jauh daripada dia. Jadi kita kena minta ampun. Adakah nikmat ini Allah bagi kerana kita baik ke kerana kita tak baik? Itu maksudnya. Jadi selain daripada syukur, kita kena minta ampun. Itu je lah respon saya. Adapun yang selebihnya memang apa yang Haji Shanum sebut tu betul lah dan banyak manfaat, faedah pada kita. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Hajar Rahmah, kalau saya tak silap ada kata nak ada soalan yang takut panjang masa 2 minggu lepas. Ada Ustaz, tapi saya rasa macam saya dah lupa apa saya tanya. Okey. Tapi kan Ustaz kan, macam kita orang yang apa yang umur dah meningkat tinggi kan, yang masuk ke angka 60 ataupun ada sebahagian daripada kami yang umur dah 60 ke atas kan. Sebenarnya kami rasa kalau boleh kami nak pergi ke alam akhirat tu, kami tak nak tinggal apa-apa pun dah sangkut paut dengan dunia ni. Contohnya kan, macam kalau boleh bil api, bil air pun kami tak nak ada nama kami, sebarang nama kami lah. Tapi bila kita nak bubuh nama-nama yang anak-anak kita kan, kita rasa macam sukar. Walaupun kita kata macam senang, kita nampak macam senang benda tu. Kita pergi jabat pos je kita tukar nama kan, tukar nama bubuh nama anak kita. Tapi itu bukanlah satu perkara yang mudah lah, susah jugalah. Sebab apa, ada juga di antara anak-anak kita nanti akan terasa hati. Dia kata, kenapa nak bubuh nama dia tu pula kan? Jadi mana benda tu susah. Jadi betul harta-harta ni yang kita ada ni rasa macam susah bagi kami nak selesaikan sebelum kami pergi ke alam akhirat lah. Jadi kan boleh tak betul macam sah ke tak bila kami buat wasiat tanpa saksi, tulis seorang-seorang kemudian letak dalam laptop peribadi ke ataupun dalam surat menyurat ke, kemudian bila kami meninggal tu dia orang boleh baca wasiat tu. Ya. Macam mana Ustaz rasa? Wasiat tu boleh dipakai ke tak apabila kami dah meninggal? Wasiat yang kita tulis yang tidak kita panggil diketahui oleh orang lain lah. Tanpa saksi. Kalau tanya pendapat saya lah, apabila kita menulis wasiat, memang sebaik-baiknya kita kena ada saksi lah. Saksi yang kita yang menulis supaya tidak ada pertikaian selepas daripada kita tak ada. Adakah benar wasiat ini ditulis dengan keinginan kita ataupun ada paksaan. Jadi untuk mengelakkan pertikaian selepas kita mati. Kalau kita mati kita tak boleh nak jawab lah kalau orang cakap yang bukan kita maksudkan. Jadi memang. Untuk mengelak pertikaian tu sememangnya kena ada saksi. Kalau kita tak nak buat secara apa orang panggil yang menggunakan lawyer ke dan sebagainya itu pun tak apa, tak ada masalah kalau tak nak guna tu. Tapi kalau pun kita nak buat secara sendiri sebegitu, sebaiknya kita tulis dengan ada saksi yang tanda tangan kepada wasiat kita tersebut. Itu yang pertama. Macam ni Ustaz, kalau yang isteri masih ada suami masih ada isteri, perlu suami isteri tu berbincang sesama semasa tulis wasiat tu. Bukan ke seorang isteri tu dia boleh pengaruhi seorang suami, misalnya kata suami nak tak nama-nama anak-anak dia kan. Mesti isteri kata tak boleh tu, tak patut macam tu. Isteri tu dia boleh pengaruhi. Kalau nak lantik isteri sebagai saksi lah. Okey, yang pertama kalau ada perbincangan tu tak ada masalah, lebih bagus kalau ada perbincangan. Dan yang kedua kita lihat
sebenarnya saya tak faham sangat maksud apa yang dimaksudkan dengan wasiat yang dimaksudkan oleh Hajah. Wasiat ni masalahnya wasiat ni contohnya macam harta pusaka, harta lah harta. Harta. Nak dibahagikan bagaimana? Sebab bila kita harta lah masuk wasiat ni, kalau benda-benda lain tak ada rasanya, macam nak berjalan kaki tak ada. Masalahnya kalau wasiat ni mesti bersangkut paut dengan harta. Okey. Wasiat ialah biasanya berkaitan dengan harta, tetapi wasiat juga boleh bukan berkaitan dengan harta. Contohnya kita wasiatkan solat jenazah anak aku yang imamkan, contoh. Ada wasiat. Ataupun benda-benda yang mudah, contohnya aku wasiatkan kamu semua kalau aku mati tanamlah aku dekat kubur dekat sini je, tak payah bawa balik. Contohnya kalau kita ada duduk di London, jadi kita wasiatkan untuk kita punya Betul. okay. Itu contoh wasiat bukan harta lah. Kalau berkaitan harta ni Kalau berkaitan dengan harta? Okey, kalau berkaitan dengan harta ni, macam yang saya selalu sebut, wasiat yang itu yang saya nak masukkan, apa yang dimasukkan dengan wasiat dengan harta ni, adakah berkaitan dengan cara pembahagian ataupun wasiat yang kita nak bagi 1/3 kepada bukan waris. Kalau yang dimaksudkan dengan wasiat 1/3 kepada bukan waris, yang itu tidak memerlukan persetujuan daripada mana-mana pihak. Yang itu hak mutlak pemilik harta. Okey, faham. Adapun yang berkaitan adapun yang berkaitan kalau kita wasiat macam mana harta ni dibahagikan di antara anak-anak. Yang ini kita wasiatlah macam mana pun, kita wasiatkanlah harta ni kamu bahagilah sama rata anak-anak. Wasiat tu tidak terlaksana. Kerana apa? Tak boleh dilaksana. Kerana apa? Kerana wasiat itu bersalahan dengan pembahagian faraid yang telah diputuskan oleh agama. Itu maksud dia. Maknanya tak boleh buat wasiat Ustaz kan? Sebelum kita meninggal kita tak boleh buat wasiat tentang harta lah. Sebab dia akan jadi hukum faraid kan? Bukan, maksud Ustaz tu sebenarnya boleh buat wasiat, boleh buat hibah, semua boleh. Tapi macam wasiat, dia tak boleh kepada yang penerima falls under faraid. Orang lain boleh. Yang falls under faraid tak boleh. Yalah, saya masukkan macam tu juga. Maknanya kalau harta kita untuk anak-anak kita tak boleh buat wasiat lah kan, kita kena faraid kan Ustaz? Waris tak boleh lah Ustaz kan? Waris tak boleh. Anak-anak kita, contoh Hajar Rahmah ada contohnya Hajar Rahmah ada contohnya ada 2 anak lelaki, 2 anak perempuan, contoh. Jadi harta tu contohnya kalau katakan ketika meninggal masih ada suami dan anak-anak. So harta tu memang ahli waris dia itu saja. Iaitulah anak-anak dan juga suami. Kalau ada mak ayah, kalau ada mak ayah lagi, akan ada bahagian mak ayah tu. Jadi fokus saya Ustaz. Saya nak tanya sebenarnya, maknanya dalam masalah ni wasiat mesti ada saksi lah kan? Sebaiknya ada saksi. Okey. Yang tu je sebenarnya saya tanya pun. Kemudian kemudian ada satu lagi kes, macam mana kedudukan harta pusaka kan, harta pusaka yang mak ayah telah mati, kemudian dia tak nak peraid. Salah seorang anak dia tu tak nak peraid. Dia harta tu tak nak peraid. Dia ambil seorang je. Macam mana tu Ustaz nak selesaikan masalah tu? Yang itu dia dah mengambil hak orang lain tu. Kalaupun dia berjaya dapat tapi dia berdosa. Itulah boleh cakap kalau apa Ustaz?
maksudnya itu je lah yang kita boleh kata yang orang yang buat macam tu, dia ambil hak orang lah. Dia tak nak faraid kan. Kalau orang lain tak redha, dia anggap ambil hak orang lain. Kita yang reda ni macam mana pula Ustaz? Kita yang buat diam ni macam mana pula? Diam. Macam nak adik-beradik je lain tu buat diam. Adik-beradik dia tu tahu dah abang kita nak faraid tapi dia buat diam je. Dia buat tak engkau lah. Kau nak ambil lah. Kita yang diam ni macam mana pula Ustaz? Diam kalau redha, okey. Diam kalau makan hati, tu tak redha. Jadi so diam kan orang kata diam tu tanda redha. Ya, diam tanda redha tapi kita kena Okeylah Ustaz. Yang tu je tanya Ustaz. Saya mana saja nak ambil pandangan ya Ustaz. Nak ambil pandangan ilmu Ustaz tu sebenarnya. Terima kasih banyak Ustaz. Okey, sama. Ada apa-apa lagi yang lain? Kalau tak ada, kita tangguh. Tak ada. Tak ada lah Ustaz. Silakanlah. Okey, tangguh saya tangguh. Okay, kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fidna fid din wa 'allimna Amin. ta'wil ila Amin. siratal mustaqim. Amin. Allahumma ati anfusana Amin. 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 sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.